Buletin Didik 3 Mac 2021 bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM sedang menjalankan siasatan berhubung isu soalan kertas 2 subjek sejarah yang didakwa bocor. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, lembaga berkenaan turut giat melakukan pemantauan keseluruhan ke atas peperiksaan SPM yang sedang berlangsung. Di mana pendekatan kami, let the kids focus on the exam. Okay, whatever the necessary, apa saja isu yang timbul, lembaga peperiksaan Datuk Fakhruddin memantau secara keseluruhan. So apa yang penting, anak-anak ini menduduki peperiksaan sehingga selesai. Terdahulu terdapat laporan mengenai beberapa topik bagi soalan kertas berkenaan dikatakan tersebar di WhatsApp sebelum calon menduduki peperiksaan subjek itu. Dalam perkembangan lain, kerajaan akan menyelaras semula jadual peperiksaan besar termasuk SPM pada masa akan datang susulan perubahan dalam struktur persekolahan akibat penularan COVID-19. Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ia bagaimanapun masih dalam peringkat kajian untuk melihat pendekatan terbaik sebelum ia dilaksanakan. Kita lihat pelaksanaan peperiksaan SPM kali ini merupakan satu penanda aras. So kita tahu apakah SOP yang terbaik, apakah kaedah yang terbaik. Ini kerana tidak ada peperiksaan sebelum ini yang sebesar SPM dalam konteks COVID ini. So SPM lah paling besar sekali, 400,000 lebih calon. So kita dapat lihat bahawa alhamdulillah kita dapat laksanakan peperiksaan ini dengan cukup baik. So ini merupakan satu penanda aras yang bagi membolehkan kita melihat bagaimanakah pelaksanaan peperiksaan berikutnya. Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 di Selangor siang tadi. Tambahnya, keputusan penyelarasan itu akan diumumkan kelak selepas perkara itu diteliti oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM. Untuk pengetahuan anda, hari ini merupakan hari terakhir melibatkan kertas subjek teras iaitu Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral bagi calon-calon SPM 2020. Seterusnya, calon-calon bakal menduduki kertas subjek elektif sehingga tarikh akhir peperiksaan SPM. Zai Syafiza Muhammad Fuad melaporkan. Meskipun tempat tinggal mereka jauh dari sekolah, itu tidak menjadi halangan bagi murid pedalaman di Sabah untuk melangkah ke alam persekolahan sama seperti murid lain. Rata-rata mereka dilihat dapat membiasakan diri dan selesa berdikari untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Tinjauan di beberapa kawasan pedalaman di Sabah mendapati seawal subuh lagi, beberapa orang murid berjalan kaki ke sekolah. Kampung Kipovu Penampang antara penempatan yang terpaksa dilalui pelajar dalam radius 1 hingga 5 km untuk ke sekolah setiap hari. Agak nervous sikit lah sebab yalah baru first time kan, jadi agak susah sikit lah kalau dia bangun memang ada susah sikit. So sebelum ini PGPR lah? Iya, ini baru 5 tahun, first hari pertama pergi sekolah. Ini 7 tahun. 7 tahun. Cucu yang keberapa nih? Ini ke 10. Oh, cucu ke 10. Ya. Dah biasa satu lah. Jom, apa perasaan antar cucu? Perasaan saya baik. Memang selalu antar cucu lah. Memang saya selalu antar cucu. Ada yang ditemani ibu bapa, penjaga dan rakan-rakan sekampung. Ada juga di usia 7 tahun sudah berani berjalan kaki bersendirian ke sekolah kerana mahir selok-belok laluan kampung. Bapa, mama tidak ikut? Sakit. Sakit. Oh, sakit apa dia orang? Demam. Demam. Bapa pun demam. Dua-dua demam. Tidak kurang juga ada yang mengambil masa untuk dipujuk ke sekolah. Kenapa lama? Dia tidak mau pergi sekolah. Hah? Tidak mau pergi sekolah. Oh, tidak mau? Ya. Alah, kenapa dia tidak mau pergi sekolah? Saya tidak tahu ada mana dia pergi sekolah. Nangis dia tadi? Iya, barang saya kasih pakai baju dia buka semua. Oh, jadi macam mana kita pujuk dah? Jadi kasih lah, lama pergi sekolah. Hari ini kalau kau dia pergi sekolah nanti cikgu datang. Pergi cari kau. Sekolah Kebangsaan Kipovo antara sekolah pedalaman yang menerima 111 murid membabitkan murid prasekolah darjah 1 dan 2 melibatkan 14 orang guru. Amalan pematuhan SOP dilakukan dengan memakai pelitup muka.
Kaedah inovasi penggunaan lagu atau didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran PDP sudah tidak lagi asing bagi subjek sains. Pengubahan semula lagu-lagu popular dengan menukar lirik kepada fakta-fakta sains serta penerangan yang jelas antara kaedah yang turut diaplikasikan seorang guru cemerlang dari Perlis, Cikgu Sharifah Aziah Said Ali. Jika sebelum ini ada guru yang menggunakan lagu bagi memudahkan proses menghafal, Cikgu Sharifah Aziah Said Ali dari Sekolah Kebangsaan Sena di Kangar pula sebaliknya. Beliau menggunakan lagu yang digubah liriknya bagi memberi pemahaman dan contoh mudah fakta sains kepada anak didiknya. Secara tidak langsung, PDP secara santai ini mengundang keterujaan pelajar. Memang aku ini hidup sendirian, aku tiada teman, elak persaingan, tak kongsi makanan, tak kongsi kawasan, air dan pasangan. Cikgu Aziah mempunyai pengalaman mengajar selama 16 tahun. Beliau diberi amanah mengajar 7 kelas pelajar tahun 3 hingga 6 dengan purata 30 pelajar bagi setiap kelas. Setiap kali melaksanakan PDP di rumah melalui Google Meet, lebih separuh pelajarnya mengikuti pembelajaran secara dalam talian itu. Tambahnya, pelajar diminta membuat persediaan awal dengan menyediakan salinan lirik lagu yang akan digunakan dan di akhir kelas, Cikgu Aziah akan membuat kuis bagi mengetahui sejauh mana pemahaman pelajarnya. Lepas tu nota tu, lirik tu kita boleh guna untuk nota. Jadi murid akan print kan, lekat dekat dalam buku. Lepas tu kita akan buat dalam aktiviti. Kalau dekat bersemuka tu dia akan ada lah sama ada kita nak guna dalam set induksi masa awal ataupun aktiviti utama ataupun untuk pengukuhan pengayaan masa hujung-hujung. Saya buat memang satu lagu tu dia akan cover keseluruhan konten bagi topik tu. Setakat ini, lebih 40 lagu telah digubah Cikgu Aziah merangkumi pelbagai topik subjek sains, antaranya kekuatan dan kestabilan, fasa-fasa bulan, sistem suria, fotosintesis dan magnet. Kesemua lirik lagu yang digubah turut dipaparkan di ruang pejalan kaki sekolah. Bukan itu saja, Cikgu Aziah juga berkongsi koleksi gubahan lagunya itu di laman YouTube dan Telegram bersama golongan pendidik lain untuk digunakan dalam pengajaran. Bagi pelajar yang mahu memuat turun lagu-lagu ini, boleh mendapatkannya di saluran YouTube Cikgu Sharifah Aziah. Bertemu kembali. Majlis Bandaraya Ipoh MBI merancang menyediakan liputan kemudahan Wi-Fi percuma tahun ini di 20 lokasi terpilih sekitar kawasan tadbirannya. Selain membantu golongan pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, kemudahan MBI Free Wi-Fi itu turut menyasarkan golongan usahawan dalam mengembangkan lagi pasaran produk di internet. Inisiatif itu dilancarkan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin di Dewan Komuniti Sungai Tapah, Manjoy. Lokasi pertama kemudahan itu ditempatkan dengan kelajuan 300 Mbps. Setiap tapak mampu menampung sehingga 250 orang dalam satu-satu masa dan kawasan liputan dalam lingkungan 50 meter. Kemudahan itu juga bagi menjayakan program tuition Cikgu Sarani yang dilancarkan Menteri Besar Perak pada 3 Februari lalu. Selain boleh digunakan pelajar institusi pengajian tinggi, kos keseluruhan dianggarkan RM250,000 setahun. Kalau keperluan itu ada, kita mungkin tambah. Dia akan tambah. Sekurang-kurangnya kita mahu Bandara Ipoh ni dilengkapi dengan Wi-Fi. Dan sekurang-kurangnya kita yakin, seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, kita mahu jadi Bandara Ipoh ni antara bandara yang pertama atau yang terawal menerima 5G punya kemudahan. Ya? Jadi infrastruktur kita siapkan dulu. Bila datang dia teknologi, kita terus boleh masuk. Selain Manjoy, beberapa lokasi lain turut dikenal pasti. Antaranya Kampung Sri Kinta, Kampung Bercam dan Mengelembu. Kerja-kerja pemasangan sedang dilakukan dan dijangka siap sepenuhnya penghujung April 2021. Ketika sesi persekolahan secara bersemuka bermula minggu ini, usaha keras tenaga pengajar dan murid dalam menjalani PDPR wajar diberi perhatian dan penghargaan. The Financial Industry Collective Outreach (FINCO) dan rakan strategiknya Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini meraihkan pemenang pertandingan guru dan pelajar cemerlang program imersif tinggi 2020. 12 pemenang menerima hadiah berupa wang tunai, geran pembelajaran dan baucer buku.
Majlis secara maya ini turut dihadiri pengerusi Finco Tan Sri Azman Hashim selain Ketua Pegawai Eksekutif Finco Claire Walker dan Pengarah Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris ELTC KPM Farah Mardi Aman. Menurut Tan Sri Azman, pertandingan ini adalah sebahagian daripada komitmen jangka panjang industri keuangan dalam menyokong pelajar memperbaiki penggunaan bahasa Inggeris bagi pilihan kerjaya lebih meluas pada masa hadapan. Pertandingan ini menerima lebih 360 penyertaan dari seluruh negara meliputi 6 kategori. Antaranya pengajaran menggunakan teknologi dan secara konvensional melibatkan tenaga pengajar. Ini termasuk sesi pengajaran menggunakan Google Docs dan WhatsApp. Ada juga yang menggunakan Chatterpix untuk meningkatkan keyakinan murid bertutur dalam bahasa Inggeris. Manakala yang membabitkan pelajar bukan setakat anugerah kecemerlangan akademik, malah dihargai kerana melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti meskipun ketika PKP. Antaranya menghasilkan komik di Instagram, menyertai pertandingan STEM secara online sambil berkongsi video cara membuat eksperimen di rumah, serta menggalakkan lebih ramai pelajar perempuan menyertai aktiviti bersukan. TNB meluaskan lagi pemberian bantuan kepada pelajar kembali ke sekolah menerusi program Ceria ke Sekolah selepas negara dilanda pandemik COVID-19. Pengerusi TNB, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, 30,000 pelajar di seluruh negara akan menerima manfaat daripada program berkenaan pada tahun ini, membabitkan peruntukan RM3 juta. Awal tahun ini adalah tahun di mana pandemik COVID yang tinggi, yang akhirnya melibatkan ramai ahli masyarakat yang boleh kita bantu. Sebab dalam keadaan pandemik COVID ini banyak ahli masyarakat di luar sana, sama ada di bandar, di pinggir bandar ataupun di luar bandar, yang terdesak dengan keadaan pandemik. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan sumbangan program Ceria ke Sekolah TNB di Menara JKP di Georgetown, Pulau Pinang. Turut hadir pengerusi JKP Sendirian Berhad Datuk Seri Musa Sheikh Fazir yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang. Bagi negeri Pulau Pinang, seramai 1,400 pelajar kurang berkemampuan akan menerima sumbangan peralatan dan pakaian sekolah bernilai hampir RM150,000. Program itu sebahagian tanggungjawab khidmat sosial TNB yang dilakukan setiap tahun mengambil kira keperluan keluarga yang memerlukan bantuan. Sumbangan bernilai RM100 kepada setiap pelajar itu diserahkan menerusi Ketua UMNO bahagian. Datuk Seri Mahzir menyerahkan cek sumbangan kepada 13 Ketua UMNO bahagian dalam majlis berkenaan. Dalam hidup kita sebagai manusia, keadaan fiziologi kita akan mempengaruhi psikologi dan vice versa. Maknanya psikologi juga akan mempengaruhi fiziologi. Dia memang berkait rapat, tak boleh dipisahkan. Kalau keadaan fiziologi kita tidak tip-top, ya, misalnya kita kurang sihat kerana kita tidak jaga pemakanan, kita kurang tidur kerana mungkin tak dapat tidur, kerana resah dan sebagainya, ia akan mempengaruhi banyak perkara. Pertama, ia akan mempengaruhi pemikiran kita, ya. Kadar respon kognitif kita lambat, ya, maknanya kita nak fikir tu lambat, nak faham sesuatu lambat, nak dapat jawapan lambat, nak dapatkan perkataan-perkataan yang terbaik bila kita membuat sesuatu ulasan. Kita rasa hormat ni tak semestinya kita berada dalam alam fizikal ni. Kalau kita mempunyai jiwa yang penuh hormat pada guru kita, otomatis walaupun guru tak ada dari segi fizikal, tapi kita boleh merasakan guru tu berada depan kita walaupun alam maya. Jadi kita mesti sentiasa bayangkan guru ni satu orang yang mulia, sebab ilmu ini satu benda yang sangat-sangat besar. Dan orang mulia di dunia dengan ilmu, mulia di akhirat dengan ilmu. So guru ni satu sumber rezeki ilmu untuk kita. Maka untuk hormat, kita bayangkan guru kita sebagai rahmat daripada Allah untuk memberi kita ilmu kebaikan. Dan kita bayangkan guru tu benar-benar berada depan kita, dan bila kita masuk rasa hormat, otomatik badan kita seluruh akan jadi hormat pada guru. Dan sambil guru bercakap, apa kata kita mendoakan, menghormati, menyayangi guru kita. Masih bersama Buletin Didik, sebanyak 18 lokasi pusat remaja Cafe Teen beroperasi setakat ini untuk membantu para remaja menempuh alam baru dengan selesa dan tanpa ragu-ragu. Setakat Disember lalu, kira-kira 636,722 remaja mengambil bahagian dalam program itu sejak diwujudkan pada 2005.
Pusat Remaja Serba Moden itu disediakan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN bertujuan membantu remaja berumur 13 hingga 24 tahun. Antara khidmat disediakan, kaunseling, kesihatan remaja, aktiviti pendidikan dan pembangunan kemahiran. Lebih menarik, semua perkhidmatan yang disediakan di Pusat Remaja Cafe Teen adalah percuma. Setiap remaja yang ingin menggunakan kemudahan dan perkhidmatan perlu mendaftar sebagai ahli sahabat Cafe at Teen. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan untuk menambah sehingga 1 juta remaja menjadi ahli program berkenaan tahun ini. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata, sasaran itu tidak mustahil dicapai menerusi pelbagai program diatur seluruh negara termasuk penggunaan pusat mobil atau bergerak. Universiti Malaysia Kelantan UMK berjaya menghasilkan inovasi cuka daripada buah-buahan tempatan sebagai makanan kesihatan dan kosmetik. Produk cuka berkhasiat berasaskan rambutan dan dokong sekaligus memberi nilai tambah serta mengurangkan masalah lambakan ketika musim buah berkenaan. Cuka setanding produk cuka apple dan anggur adalah hasil penyelidikan dan pembangunan R&D pensyarah Fakulti Asas Tani UMK, Profesor Madya Dr. Sri Intan Mokhtar. Kelantan mampu menghasilkan lebih 2,000 tan rambutan dan dokong ketika musimnya. Ia boleh dimanfaatkan kepada hampir 430,000 liter cuka buah yang mendapat permintaan tinggi termasuk dari pasaran antarabangsa. 15 jenis buah yang telah saya kaji dengan pelajar dan tim saya lah, pendidik-pendidik lain dan juga pelajar kami, dan kita dapati buah dokong dan buah rambutan mempunyai ciri-ciri yang bersesuaian. Satu produk yang boleh menyaingi pasaran berbanding dengan cuka-cuka di peringkat antarabangsa ataupun daripada bahan-bahan yang lain, buah-buahan yang lain. Kita dapat dana lah daripada pihak kerajaan negeri untuk kita bina kilang, di mana kilang tersebut akan digunakan untuk menghasilkan ataupun mengkomersialkan hasil kajian yang telah dijalankan. Majlis menandatangani perjanjian kerjasama teknologi dan pasaran bagi tujuan komersial dilakukan UMK bersama Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan. Sebanyak RM250,000 diperuntukkan kerajaan negeri untuk pembinaan kilang memproses cuka di Pengkalan Cepa. Mendayung untuk pendidikan, itu inisiatif khidmat sosial masyarakat yang diilhamkan pengurus besar sebuah hotel di Langkawi bagi membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di pulau itu. Pengurus besar Four Seasons Resorts, David McLean, mahu setiap pelajar mempunyai akses kepada pendidikan. Semangat tinggi mahu membantu pelajar membuatkan McLean berjaya menghabiskan dayungan selama 30 jam di perairan Langkawi. Idea ini tercetus selepas dia tidak dapat kembali ke negara asalnya, Australia, sepanjang tempoh negara berdepan pandemik COVID-19. Masa terluang itu dimanfaatkan McLean membina sebuah kayak dan menggunakannya bagi tujuan mengumpul dana pendidikan. And I have teenage kids in Australia who have also had this challenge. However, here in Langkawi, some of the students have found this even more difficult as their homes are not set up for online learning. Examples are adequate equipment or even Wi-Fi in their homes. With these kind donations that we've received, we will purchase items for the school and the students so they can continue their studies and get the best education possible. Tambahnya, inisiatif ini mendapat bantuan pelbagai pihak termasuk polis Marine yang memastikan keselamatannya sepanjang tempoh dayungan. Sasarannya mahu mengumpul dana RM10,000 bagi menyediakan buku dalam pelbagai bahasa yang sesuai untuk bacaan pelajar sehingga usia 18 tahun. Bukan itu sahaja, dia juga sudah merancang mengadakan program berjalan untuk pendidikan bersama petugas hotel pada 27 Mac ini. Mereka akan berjalan sejauh 26 km dari Kuah hingga ke Tanjung Ru. Setakat ini, dana terkumpul sudah mencecah RM7,400.
Bilioner Jepun Yusaku Maezawa atau lebih dikenali sebagai MZ mengajak 8 orang awam untuk menyertainya dalam pengembaraan ke bulan menaiki penerbangan Starship SpaceX milik usahawan popular Elon Musk. Lebih menarik, ianya percuma. MZ yang juga tycoon fashion mengesahkan akan menanggung keseluruhan kos perjalanan bagi misi Dear Moon itu yang dijadual berlepas pada 2023. Sebelum ini tawaran itu hanya dibuka kepada golongan artis, namun kali ini beliau memutuskan untuk membuka peluang lebih besar kepada mana-mana individu di seluruh dunia. Pemohon perlu memiliki 2 kriteria, iaitu mahu membantu manusia sejagat dan berkongsi aspirasi sama dengan kru yang lain. Maezawa sebelum ini terkenal menerusi dokumenterinya mencari teman wanita untuk menyertainya ke angkasa lepas. Beliau dinamakan sebagai penumpang pertama dijadual ke bulan dengan Starship pada 2018. 2023, humankind will once again head to the moon. Beberapa ekor ikan koi di sebuah taman Ho Chi Minh, Vietnam yang mencapai panjang sehingga 1.2 meter menjadi penutup buletin didik malam ini. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan selamat malam.